melalui dengan bacaan ayat Quran ini, dengan amalan ini, kita akan diberikan ilham bagaimana untuk kita melakukan amalan-amalan yang mampu kita menjaga semua perkara tadi. Sebagai contoh, dalam bab nak menguatkan sistem imunisasi badan ini, Allah akan berikan petunjuk-petunjuk, amalan-amalan pemakanan contoh, amalan-amalan yang kita akan dapat daripada hadis untuk kita lakukan. Sebab itu kita kena mulakan dengan petunjuk, kena mohon pada Allah SWT. Sebab urusan dunia ni, apatah lagi urusan akhirat, semuanya mesti terkait dengan Allah. Dalam dalil surah Al-Hadid ayat 5, lahu mulkus samawati wal ardh. Lahu mulk, bagi dialah kerajaan ataupun kepemilikan seluruh di langit dan di bumi. Maksudnya apa? Semua urusan, lahu mulkus samawati wal ardh wa ilallahi turja'ul umur. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan kembali semua kepada Allah. Tidak boleh tidak. Cuma manusia saja kadang-kadang membeza-bezakan, disebabkan oleh kejahilan, kedangkalan, akal fikiran yang hanya berorientasikan kebendaan, melihat dunia dengan benda, melihat dunia dengan diri dia, melihat usaha itulah diri dia. Dia tak nampak usaha itu mesti dengan bantuan kuasa Allah. Melalui dengan bacaan ayat Quran ini, dengan amalan ini, kita akan diberikan ilham bagaimana untuk kita melakukan amalan-amalan yang mampu kita menjaga semua perkara tadi. Sebagai contoh, dalam bab nak menguatkan sistem imunisasi badan ini, Allah akan berikan petunjuk-petunjuk, amalan-amalan pemakanan contoh, amalan-amalan yang kita akan dapat daripada hadis untuk kita lakukan. Sebab itu kita kena mulakan dengan petunjuk, kena mohon pada Allah SWT. Sebab urusan dunia, apatah lagi urusan akhirat, semuanya mesti terkait dengan Allah. Dalam dalil surah Al-Hadid ayat 5, lahu mulkus samawati wal ardh. Lahu mulk, bagi dialah kerajaan ataupun kepemilikan seluruh di langit dan di bumi. Maksudnya apa? Semua urusan, lahu mulkus samawati wal ardh wa ilallahi turja'ul umur. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan kembali semua kepada Allah. Tidak boleh tidak. Cuma manusia saja kadang-kadang membeza-bezakan, disebabkan oleh kejahilan, kedangkalan, akal fikiran yang hanya berorientasikan kebendaan, melihat dunia dengan benda, melihat dunia dengan diri dia, melihat usaha itulah diri dia. Dia tak nampak usaha itu mesti dengan bantuan kuasa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna.
yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala manja minallah illa ilaih amma ba'du. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Hamba-hambanya yang benar-benar berazam untuk kembali bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah di syurga Firdausi, masuk syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Para penuntut Akademiyatul Furqan, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, para pejuang-pejuang kebenaran. Alhamdulillah, pada malam yang penuh barakah ni Sayyidul Ayyam, perbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam yang penuh barakah ini, insya-Allah lagi sekali Allah pertemukan kita pada malam ini untuk meneruskan kajian ilmu kita, insya-Allah. Ilmu ini perjalanannya tidak pernah ada habis-habisnya. Kerana apa? Pegang baik-baik. Kerana kita ini bersifat tidak tahu. Alamal insana ma lam ya'lam. Allahnya sifat maha mengetahui. Barang siapa yang memakai sifat kehambaan menanggalkan sifat keakuan, sudah pasti dia tidak akan meninggalkan majlis ilmu. Kerana sifat kehambaannya memang tidak tahu. Sebab tidak tahu. Sifatnya itu sentiasa nak dekat dengan yang maha mengetahui. Maka tidaklah dia akan meninggalkan majlis-majlis ilmu, apatah lagi ilmu yang membincangkan, mengisarkan tentang bagaimana nak memahami akan kehidupan. Sebut kehidupan benda yang perlu diberikan perhatian. Kerana ia melibatkan amalan yang besar. Kerana pada kehidupan itu melibatkan amalan yang berkisar tentang tunjang kepada seluruh amalan, itulah keimanan. Keimanan itu diterjemahkan di dalam kehidupan seluruhnya. Seluruh dalam kehidupan itu bicaranya keimanan sebenarnya. Gagal keimanan, maka rosak binasalah segala amalan. Gagal kita membawa kehidupan dengan iman, maka seluruh amalan yang kita lakukan menjadi ibarat debu bertebangan. Kita beramal mungkin kerana selain Allah. Kerana dalam kehidupan kita berbagai-bagai perkara yang kita nampak. Kekuasaan yang kita duakan tanpa sedar. Jadi sebab itu penting ilmu kehidupan ini. Kerana padanya perbincangan tentang kita nak memahami ad-dinul haqq. Ad-dinul haqq. Kehidupan yang benar. Selagi mana ada kehidupan, selagi itulah ada perbincangan kehidupan. Dan kita nak memahami dan terus memahami. Supaya kita benar-benar meresapi di dalam hati kita agar kita hidup bebas daripada fitnah kehidupan. Dan apatah lagi di akhir zaman ini, memanglah yang akan diserang bertubi-tubi itu adalah fitnah kehidupan. Maka amalan akan sekali tumbang, tuan-tuan. Kalau fitnah kehidupan itu berjaya dicambahkan, berjaya dimekarkan, berkembang biak ada dalam kehidupan, maka amalan yang begitu banyak itu akan terkesan hancur disebabkan oleh fitnah tadi. Sebagaimana iblis yang telah diracuni dengan penyakit yang merosakkan kehidupan di sendiri. Itulah dia apabila diberikan tugas untuk melaksanakan tanggungjawab. Iaitu kehidupan. Tanggungjawab. Suruhan itu sudah pasti ini tanggungjawab. Maka iblis gagal. Sidang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Ingat, bagaimana si iblis gagal di dalam melaksanakan tanggungjawab. Maka begitu jugalah iblis akan berhempas pulas. Menyebabkan ataupun berhempas pulas nak memastikan kita gagal di dalam kehidupan. Mungkin anda hebat di pentas amalan. Mungkin anda hebat
dipentas segala apa yang anda lakukan dalam konteks amalan yang zahir. Maka iblis tidak heran. Kerana apa? Aku juga seperti kamu yang hebat beramal suatu ketika dahulu. Tapi apa yang aku lakukan sekarang adalah aku mahu menghancurkan kehidupan kamu. Maka dengan begitu dendam dan kesumat dia, qala fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in. Demi Tuhan, kata, demi Rabb yang Maha Agung, demi sesungguhnya aku akan menyesatkan semua cucu-cucu Adam. Bayangkan dengan dendam dia. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-Mu yang terpilih. Mukhlasin, ini yang bersih daripada kesyirikan. Jadi, selepas kehidupan yang banyak akan melakukan kesyirikan itu, banyak akan berlaku dalam kehidupan, tuan-tuan. Maka dalam kehidupan itulah dia terbawa-bawa dalam amalan. Dan sudah pasti kehidupan bermula dengan rumah tangga. Maka rumah tangga itulah menjadi aim dia. Menjadi tumpuan dia. Menjadi perkara yang memastikan, dia nak memastikan setiap rumah tangga mesti dikucar-kacirkan. Ini misi dia, tuan-tuan. Tak usah mendabik dada dengan amalan yang banyak kalau rumah tangga masih bergoyang tak tentu arah. Masih dalam hatinya ada satu hasad dan dengki. Masih ada antara pasangan itu masih takut mentakuti antara satu sama lain. Hal inilah yang iblis akan seru habis-habisan. Yang vaksin je boleh masuk masjid macam mana, Ustaz? Itu tanya pihak pemerintah. Kita dah tak boleh nak buat apa. Bercerit, bertempik kat sini pun apa dapat. Baik kita persiapkan soft kepimpinan kita di rumah. Kita serapatkan soft yang ada di sekeliling kita. Di saat soft di luar sana sedang berkucar-kacir, tak tahu bagaimana hala tuju lagi. Maka rapatkan soft rumah tangga masing-masing. Ini mukadimah sebelum kita baca surah Al-Hadid. Tak usah terpengaruh dengan keadaan yang berlaku sekeliling ini. Biarkan dia berlaku. Biarkan dia berlaku. Kita ada lagi rumah. Tuan-tuan sedang jemaah yang mulakan Allah. Bagus Tuan Syaris Zain. Dia begini. Anda kena renung dan ingat kembali. Setiap rumah tangga pernah dikaitkan dengan satu perkara. Setiap rumah tangga berkahwin mesti akan berkait dengan membina masjid. Kenapa orang kata rumah tangga bina masjid? Bagi tahu. Sepatutnya kita ni, yalah, kita tak naklah masjid ni tutup sampai bila-bila. Tutup ni maksudnya buka, tapi taklah open macam dulu. Tapi sebenarnya setiap rumah tu rumah masjid masing-masing lah. Allah nak uji siapa yang betul-betul yang dia solat bukan nak lari pada masalah rumah tangga. Kalau masjid tutup, dia buat jemaah kat rumah dia. Rapatkan soft isteri-isteri dia. Ini kadang-kadang setengah-setengah suami, biarlah nanti isteri tu berbaik sendiri. Apa ceritanya tu? Nak lagi, nak soft dekat masjid sebab tak boleh nak jemaah dengan isteri. Isteri tidak mempercayai kepimpinan yang ada. Berlakunya rampasan kuasa dalam rumah tangga. Si isteri berempat pula nak menjatuhkan pemimpin yang ada dalam rumah tangga. Yang pemimpin si suami pula berempat pula nak lari daripada kepimpinan yang ada. Aku tak lagak dah dengan pimpinan aku ni. Aku lebih baik aku jemaah kat masjid. Hilang masalah aku. Biarlah isteri aku tu. Biarlah anak-anak aku tu. Tuan-tuan. Bina masjid bermula di rumah. Kemudian kembangkan, sebarkan di masjid yang ada. Di saat masjid diuji sekarang ini, maka kembali kepada masjid yang asal. Bangunkan masjid. Ataupun dah memang berjemaah pun. Dah memang berjemaah rumah tangga. Kemudian pergi masjid solat. Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Ya, ikhlas itu terpilih. Tetapi bukannya memilih-milih.
Ikhlas bukan jadi alasan untuk kita tidak mahu beramal ibadat. Kalau betul lah Allah yang pilih, kenapa kita tak nak buat sungguh-sungguh? Kenapa kita, ikhlas ni tak seorang pun tak tahu. Memang siapa pun tak tahu. Dah kalau siapa tak tahu, kenapa tak nak buat sungguh-sungguh? Itu ayat dia. Kadang-kadang orang suka kaitkan ikhlas sebagai alasan untuk tak nak buat sungguh-sungguh. Ataupun alasan tak nak membetulkan perbuatan. Dia ni ikhlas orang tak tahu. Habis tu, kalau dah salah tak nak dibiarkan, tak ditegur. Sebenarnya, keikhlasan akan boleh diukur dengan kepuasan. Rahsia di sisi Allah. Tapi Allah tidak pernah merahsiakan sekiranya Allah nak zahirkan. Maka sebenarnya ikhlas ini Allah sedang zahirkan di saat ujian. Memang asal ikhlas itu tersembunyi. Tetapi ianya nyata di saat ujian mendatang. Sebab tu ikhlas Allah sajikan dengan kesusahan. Maka susah itu mendidik untuk ikhlas. Sehingga dia tidak merasa susah. Benda yang paling susah, itulah yang menguji, menduga keikhlasan. Ya, tak tahu keikhlasan. Tapi jalan nak membentuk keikhlasan itu kita tahu. Itu dia. Sebab itu kena belajar, kena mengaji. Kita bukan nak menentukan kamu ni ikhlas tak ikhlas. Ini bukan pengajian kita. Tapi pengajian kita adalah untuk membentuk keikhlasan itu. Susah mendidik, ya. Kalau senang mendidik, bukan mendidik namanya. Kalau susah, kalau senang, itu rehlah. Kalau susah, itu ibadah. Itu mujahadah. Kalau senang, itu rehlah. Tahu, cuti-cuti. Nah, kalau rehat, itu bukan ibadat. Itu istirahat. Kalau kata nak senang, semua nak mudah, baru nak ibadah, itu bukan ibadah. Itu nak mudah. Susah untuk memaafkan orang yang sombong. Yang sombong biarkan dia sombong. Kenapa kita nak masuk campur, tak nak memaafkan dia? Apa hak dia, apa hak kita tak nak memaafkan orang? Sedangkan kita hanya berurusan dengan Allah SWT. Dia sombong tu berurusan dia dengan Allah. Ini kita kena perbetulkan. Ini kita kena kemahkan hubungan sebenarnya. Kadang-kadang kita sangat terkesan dengan masalah dosa orang sehingga kita pula nak ikut berdosa. Dah dia buat dosa sombong. Kenapa kita pula nak menyombong tak nak maafkan? Apa kena mengena kita? Tu kena faham. Dosa orang dia tanggung. Dosa kita jangan buat macam dia buat. Simple. Itu sepatutnya kalau orang yang betul-betul nak faham kan hubungan dengan Allah SWT. Jadi sebenarnya bukan Allah SWT. Dia makin susah, makin mendidik jiwa lah. Kalau nak mudah itu bukan ibadah. Makin susah nak keluar. Iyalah. Itulah dia ibadah. Dia makin susah. Kemudian kita buat. Lama-lama hilang kesusahan. Tetapi orang tengok masih susah. Maka itu perjalanan untuk ikhlas lah. Baik, jadi sedangnya mahimulkan Allah Ta'ala. Khair, mari kita sama-sama baca surah Al-Hadid. Jadikan amalan. Jangan malas nak membaca bila Allah bagi peluang nak membaca. Jangan tangguh-tangguh. Minta maaf tuan-tuan. Kadang-kadang memang sebelum ni kita tak membaca. Bila ada peluang Allah bagi baca, baca. Kalau sendiri-sendiri mungkinlah kita boleh pilih-pilih. Tapi dalam konteks jemaah, ambil peluang ini untuk membacanya. Dan insyaAllah seperti biasa kita akan tutup dengan surah Al-Mulk. Yang mana dah biasa amal tu, Alhamdulillah. Biasa amal seorang-seorang, mari baca jemaah. InsyaAllah. Khair, insyaAllah kita mulakan dengan baca umur kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه رحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم
وتربصتم وارتبتم وغرسكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث عجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط
وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Saya sudah bacaan surah Al-Hadid sebentar tadi. Mudah-mudahan Allah berikan kita fadilah yang besar, keberkatan yang luas melalui bacaan itu tadi. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, surah Al-Hadid Allah berkisah tentang kekuasaan Allah SWT yang dimulakan dengan Sabbahalillah, musabbihat. Dan namanya juga berkait tentang kekuasaan. Kuat ni berkisar tentang kekuasaan. Al-Hadid itu diambil bernama besi. Dalam bab besi ni tuan-tuan, saya ada benda ataupun satu perkara yang nak dibincangkan berkaitan juga dengan hal keraguan ini. Baik, mari kita lihat perbincangan kita pada malam yang penuh barakah insya-Allah. Baik. Besi ni, sebab apa Allah gerakkan, ilhamkan untuk kita jadikan dia amalan? Al-Hadid. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, disebut tentang besi ni. Di antara perkara yang kita akan lihat nanti akhir zaman ini, banyak kekeliruan dan keraguan akan timbul, tuan-tuan, disebabkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan besi ini. Tanpa sedar. Dan memang amalan surah Al-Hadid ni memang Nabi SAW baca antara sebelum tidur. Sebelum Nabi nak tidur, antara surah-surah lah. Surah-surahnya Nabi. Jadi kita malam ni malam Jumaat. Hari Jumaat, dan juga antara surah yang dianjurkan surah Al-Kahfi. Tu sambunglah nanti bacaan. Dia panjang, 110 ayat. Bolehlah sambung malam-malam ni sikit, besok sambung sikit. Baik. Jadi sedang jemaah yang dimuliakan Allah, dia sebut tentang besi ni, tuan-tuan. Antara faktor yang menyebabkan kadang-kadang kita hari ini ada keraguan. Bagaimana ianya kaitan dengan besi ni? Kalau kita lihat secara hikmahnya. Bila tadi kita bincang yang kemarin, kita ada sentuh tentang perkara yang menjadi persoalan yang kita tak nampak. Dan kita cuba untuk fahami perkara tersebut.
Maka bila kita tak nampak dan kita nak cuba faham perkara yang tak ada, tanpa ada sandaran yang kuat, maka dia akan jadi satu kekeliruan. Satu perkara yang kekeliruan. Baik. Maka dikaitkan dengan besi ni adalah antara perkara yang menjadi hal yang besar akan menjadikan kekeliruan itu dua perkara. Pertama, harta. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnah ummati alman. Dan yang menjadi juga kekeliruan ternyata adalah wanita. Kalau kita tanya sendiri tentang bagaimana seorang wanita itu untuk dididik, mesti akan timbul keliru. Volume suara ustaz dengar slow malam ni. Jangan dibuat. Dah kuat dah tu. Cuba pakai log in, log out balik. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT, berbalik kepada perbincangan kita. Yang menjadi keraguan, dua isu besar ni, yang mana akan adanya kekeliruan, keraguan yang banyak. Dua isu ni, isu tentang wanita, isu tentang harta. Saya highlightkan dua dulu yang ada dalam hadis. Apa kaitan dengan besi ini, Ustaz? Apa kaitan harta dengan besi, wanita dengan besi? Pertama, cuba tengok kalau tentang wanita. Ada tak dikaitkan tentang iron lady? Ke iron board? Nampak? Besi. Itu satulah. Biasa kadang-kadang dikeluarkan perkataan itu. Dan ketidakfahaman itu berlaku apabila pertemuan dengan laki dan wanita. Ini dalam rumah tangga, mesti berselisih faham. Berperang mulut. Mesti berlakunya kalau dia tidak faham hakikat di sebalik apa yang ada itu. Ni. Tak fahamlah dengan isteri ni. Lelaki pun, aku tak fahamlah. Apa di sebalik kesalahan seorang lelaki, di sebalik kesalahan seorang perempuan ada lelaki yang keliru. Dia orang selalu buat main-main isu tu kan. Cuma lelaki nak dipersalahkan sebagai contoh. Dan perempuan pula, wanita pun dia keliru juga dengan aku tak faham lah dengan lelaki ni. Nampak? Dia keliru, dia ragu. Dan rupanya memang tuan-tuan, besi ni akhir sekali kalau dia gagal uruskan kekeliruan, keraguan yang ada tu, wanita dan harta, dia akan pergi kepada ni. Nampak ni? Belah kiri saya tukar ni apa? Pedang. Pedang ni cerita tentang apa? Perang. Baik, perang dan pedang ni autentik lah. Zaman Nabi SAW, Nabi pun ada 9 jenis pedang. Autentik. Benda yang kalau tengok pedang. Tapi kita tak nak cerita yang pedang tu, kita nak cerita yang tajam itu. Sifat, ni kita kupas ni, sifat. Tajam ni tuan-tuan, ada pada besi. Ada pada pedang. Ada pada peluru. Dan ada pada lidah. Dan akhir zaman ni, bila kait dengan perang, pedang, besi, kita bergaduh keliru kerana besi juga punya hal, iaitu harta, sandarannya besi, emas, gold. Dan wanita ini Nabi kata tulang yang bengkok. Ya, tulang apa kaitan dengan besi? Sebab tulang itu boleh jadi subsidiary. Walaupun dia tak boleh replace permanently, tetap dalam badan, tapi dia boleh jadi pengganti tulang. Kalau berlakunya tulang patah, masuk besi. Tak ada lagi dengar tulang patah, masuk kayu. Tak jumpa lagi lah. Atau tulang masuk tulang. Boleh tak? Boleh sebenarnya kan. Operate tulang, masuk tulang. Tapi jaranglah dengar. Tulang patah, besi masuk. Maka besi dengan tulang, benda yang tidak berpisah. Jadi, kiahnya, di sebalik cerita tentang tulang, itu ada kaitan dengan besi juga. Besi. Nah, jadi berperang, guna pedang, atau tak guna pedang pun berperang, tapi dengan apa? Dengan lisan. Al-fitnatu asyaddu minal qatl.
fitnah itu lebih bahaya, lebih tajam daripada pedang. Fitnah guna apa? Lisan, lidah. Maka bertikam lidah kita hari ini, dek kerana besi. Walaupun kita tak guna pedang nak berperang hari-hari. Dan tusukan pedang itu lebih tajam lagi, tusukan kata-kata sehingga mengangkat pedang untuk berperang. Kerana kata-kata itulah akan melancarkan peperangan. Jadi sebenarnya yang lebih tajam daripada peluru dan pedang itu kata-kata. Jadi sebab tu akhir zaman fitnah ini dikaitkan dengan kata-kata lisan yang berpunca daripada besi-besi utama kehidupan. Apa dia? Hal tentang perempuan, hal tentang harta. Nampak? Jadi sidang jemaah yang melakukan Allah Ta'ala, sebab itu tugas besar seorang lelaki. Ustaz, nak cerita perempuan, ni orang lelaki mana? Sebenarnya bila kita cerita tentang wanita, sebenarnya ianya dituju khas kepada lelaki. Anda sedang berhadapan dengan pencetus peperangan. Sebab itu tidak hairanlah di dalam Al-Quran Allah mengatakan mungkin anak isteri kamu menjadi musuh kamu. Jangan terkejut. Tajuk Siti Dijah besar-besar saya tulis tadi dah. Besar saya tulis dah. Mengurus keraguan. Okey? Jangan dah tengah-tengah ni ditanya soalan tajuk pula. Allah Akbar. Allah Akbar. Baik. Jadi sedang jemaahnya mulakan ta'ala. Jadi perkara-perkara yang banyak meragukan ini sebenarnya berpunca daripada perkara yang kita sedang akan hadapi hari-hari. Itulah berhadapan seorang lelaki berhadapan dengan perempuan yang dia tak pasti. Seorang perempuan, wanita yang lelaki yang tidak mampu ataupun membiarkan isteri ataupun isterilah tidak dididik sempurna, maka keliru je lah wanita tu. Keliru kat situ je lah. Dia buat-buat tak nak keliru, dia isi dengan amal. Buat-buat. Kekeliruan takkan hilang dengan amalan baca Quran, tuan-tuan. Jangan main-main. Silat hari bulan, anda keliru dan baca Quran, anda makin keliru. Sebab apa? Berlaku. Abdullah bin Muljam. Abdullah bin Muljam. Itu mukri. 30 juzuk, tuan-tuan. Hafizul Quran. Tapi bukan kita nak salahkan Quran itu. Salahkan pemikiran dia. Keliru dia. Kenapa dia boleh keliru, Ustaz? Sebab kekeliruan ini adalah berpunca daripada keraguan daripada perkara-perkara yang dilihat depan mata dan tak diselesaikan. Dia tengok apa? Abdullah bin Muljam. Dan Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Cerita tentang dia duit harta ni, ada satu lagi cerita tentang tahta. Ni tahta. Kedudukan. Jadi, bila kata kedudukan ini, dia tergugat. Dia tak boleh tunduk. Dia tidak boleh nak sinergi dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Dia beranggapan dia itu sudah ada ilmu yang lebih. Lalu dia banyak mempersoalkan tindakan-tindakan Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Bayangkan. Ni hati-hati ni. Tahta. Dia rasa macam dia dah tinggi, dah ada ilmu lebih. Ini pun satu benda. Siapa? Sama lah juga. Dia tak ada tiba-tiba bunuh tu. Puan Alia, Imam Supa'at. Berlaku konflik itu. Kekeliruan. Sama juga pembunuhan-pembunuhan berlaku. Kekeliruan berlaku itu hanya pembunuhan. Dan sebenarnya Iblis, laknatullahi alaih, dia akan memberikan satu perkara yang dia sendiri akan cetuskan dan kita akan teruskan. Apa dia? Dia akan cetuskan. Itulah was-was terhadap tahta, harta. Dia mesti ada isu dia. Takkan tiba-tiba was-was. Anda nak was-was tentang apa?
Mesti ada isu dia. Dia mana boleh tiba-tiba nak was-was, tiba-tiba nak konflik, tiba-tiba nak keliru. Dia mesti ada isu berbangkit. Maka isunya mesti tidak lari daripada dua perkara ini. Antara hal likuli ummatin fitnah wa fitnah ummati al-mal, dan juga ataupun hal yang Nabi kata tidak ada satu perkara yang lebih bahaya aku tinggalkan selepas kewafatanku melainkan wanita. Was-was terhadap isteri sendiri berapa ramai? Was-was bila suami was-was terhadap isteri sendiri, maka si isteri pun mengambil peluang untuk was-was terhadap suami sendiri. Berapa ramai? Alah abang, pandai remeh dengan suami. Berapa ramai isteri pandai remeh dengan suami? Dan berapa ramai suami pandai remeh dengan isteri? Memang tidak dinyatakan dengan mulut, di hati. Dah jadi penyakit hati. Remeh ni isu hati, bukan isu mulut lagi. Bila dah lama-lama simpan, mulut pun keluar. Bila keluar? Bila suami nak nasihat. Ini awak tak payah nak nasihat saya lah bang. Awak tak payah nasihat, cermin diri dulu lah bang. Tadi suruh suami didik. Bila suami nak mula mendidik, mula pula dia suruh cermin diri dulu lah bang. Abang nak saya jadi wanita solehah. Abang tu tidak seperti lelaki soleh. Abang nak mengimpikan wanita seperti Ummahatil Mukminin. Abang seperti apa? Tu dia. Dia argue tu. Dahsyat. Si isteri pun keluar dalil demi dalil keluar. Si suami pula, dia tak ada dalil, dia kata kamu pun sama. Macam ni ke isteri solehah? Macam ni ke isteri solehah? Kalau isteri solehah mesti hormat suami. Tak payah dengar ceramah ustaz tu pun tak apa. Hormat abang. Dia pun keluar. Dia keluar buah dia lah. Tak guna dengar ceramah ustaz Farid buat apa? Ni, hormat abang ni. Dia pun kata. Dia pun keluar statement begitu tuan-tuan. Soal besi juga. Dan lelaki minta maaf. Lelaki-lelaki yang goncang dengan perempuan ni tuan-tuan sebab dia kalah dengan harta. Dia goncang dengan perempuan ni sebab dia kalah dengan harta. Apa kalah dengan harta ni? Apabila harta menentukan hidup dia. Dasar kehidupan dia, dasar pandang ke depan dia adalah tahta harta. Tak ada harta macam mana nak hidup? Tak ada harta macam mana nak membina kehidupan? Nak Allah je ke? Ni dia. Membina kehidupan dengan harta. Tak ada harta tak jadi. Tak ada harta tak jadi. Mana boleh kena harta? Yalah Allah juga tahu. Islam pun berkembang. Islam bukan keluarlah dalil semua. Satu-satu dalil keluar tentang harta. Ni orang susah. Siapa nak tolong kalau tak ada duit? Katanya. Ni semua bagi dalil. Satu-satu keluar. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Seorang pemimpin sekarang ni, kalau kita lihat mana-mana isu kepimpinan. Isu kepimpinan tidak lari daripada isu kedudukan. Tak lari. Takut kita hari ini terfitnah dengan kedudukan. Kalaulah suami pun, tak lari juga berbicara soal kedudukan dia sebagai suami. Dia nak hebat dengan apa tuan-tuan? Suami nak hebat dengan apa? Berapa ramai suami hari ini boleh rasa hebat ataupun boleh rasa selamat, secure dengan Allah. Dengan mengamalkan suruhan Allah, meninggalkan larangannya, menuntut ilmu bersama-sama macam malam ni, duduk suami, patut suami panggil isteri, awak sini. Ilmu ni malam ni abang yang kena dengar, kamu duduk sebelah. Dengar sini. Jangan kamu dengar, abang duduk tepi. Sambil-sambil dengar. Sekarang apa-apa tanya abang. Suami duduk depan. Ni ilmu tentang suami. Suami ni nak angkat pedang ni. Tu dia. Tak maaf cakap. Antara pedang ni, lisan. Antara amalan apa? Kadang-kadang dah beramal banyak pun, last sekali kena cari redha isteri. Apa cerita tuan-tuan? Tak maaf cakap. Ni saya nak cerita kekeliruan. Hak batil ni bercampur aduk ni. Dah beramal punya banyak tuan-tuan. Last sekali kita ni payah kalau ada dua isteri ni kena cari redha isteri.
Maknanya gagal dalam mendidik isteri sehingga kena minta redha isteri. Sepatutnya dah mendidik isteri, isteri meredhakan. Itu isteri yang baik. Adakah benar sifat seorang isteri itu membuat susah si suami? Adakah benar sifat seorang isteri yang solehah menyusahkan suami? Sehingga saya tak redha kat abang. Itu ciri isteri solehah ke? Bersuami kan suami soleh? Ini yang berlaku. Suami game tu satu hal lagi. Ni suami beramal ni. Yang main game tu satu bab. Ini suami yang dah beramal ni. Lain sekali menjulang bertahtakan isteri. Kena minta redha isteri. Nak cerita apa lagi tuan-tuan? Kalau isteri tak redha, habislah abang kata. Bang yang redha abang yang kata. Patutnya isteri minta redha saya, bang redha saya. Tapi sebab kahwin duanya pasal, terus bertukar redha isteri. Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Ini fitnah zaman. Kita tak nak cerita bab fitnah ragu ni, fitnah ni, pandemik lah, cerita Dajjal nak datang ni, cerita semua nak berpedang, beli pedang cepat siap. Ni rumah tangga ni sebenarnya. Iblis goyang kaki atas bumbung rumah. Setiap orang macam ni dia. Aku tunggu masa, aku nak letupkan rumah setiap orang ni. Iblis kata. Kita bersiap sedia nak bertempur di luar ni. Ya apa, kita nak bertempur. Awak tak faham, tak apa. Awak isteri apa tahu tanya. So, si suami pun, konon-konon gagah perkasa dia. Iblis tunggu masa dia. Ya, okey. Dah ragu dah basuh kat rumah tangga. Bagus. Dah campakkan wasuk-asal antara suami isteri. Bagus. Tinggal lagi dia tak bercerai-berai. Okey, tak apa. Kalau yang tak bercerai-berai, kita cerai-beraikan hati dia. Biar masing-masing tak boleh harap. Seorang isteri tak boleh harap suami, suami tak boleh harap isteri. Biar mereka ni hilang harapan sesama mereka. Habis tu, Ustaz, tak boleh harap ke? Orang yang harap pada Allah, dia takkan kecewa dengan makhluk. Orang yang harap kepada Allah, dia takkan ada kekecewaan dengan makhluk. Sebab apa? Dia tak sempat nak kecewa dengan makhluk. Sebab dia berharap dengan Allah. Orang yang kecewa dengan makhluk ini, setelah dia berharap dengan makhluk, dia kecewa. Baru dia nak cari Allah. Orang yang Allah pilih, dia berharap dengan Allah terus. Kemudian dia tak perlu kecewa dengan masing-masing. Abang kecewa dengan kamu jemaah. Jemaah pun tak cakap, abang yang jemaah kecewa dengan abang. Tak payah. Suami isteri ni tak sempat nak kecewa. Sebab masing-masing berharap kepada Allah SWT. Selesai masalah. Tapi si iblis ni kata apa? Dia menyebarkan. Ini. Pergilah keluar ni. Keluar ni hilang fokus. Dia buat kita sibuk dekat luar. Dia buat sibuk kita kat luar. Sibuk dengan isu kat luar. Sibuk dengan kat luar. Kat dalam dia buat tak tahu. Yes. Dia kata. Biar mereka sibuk di luar. Di dalam ini aku nak kucak-kacirkan. Aku nak godam habis-habisan dalam rumah tangga ni. Tuan-tuan. Tak usah. Sebab tu kadang-kadang kita kadang-kadang mencerita visi, misi yang besar. Persiapan berhadapan dengan Dajjal. Berhadapan dengan Freemason, Illuminati, semua keluar plan. Tetapi bila tengok bertempur rumah tangga, kalah dalam pertempuran. Habis suami, biasa lisan ni dikaitkan dengan isteri. Jangan, woman is always right. Jangan lawan cakap dengan isteri. Isteri sentiasa menang. Si suami terdiam 1000 bahasa. Tuan-tuan, iblis, Iblis menggodam rumah tangga. Wallahi, ini ada hadis. Dan Nabi SAW bagi warning yang amat penting kepada lelaki. Sebab itu, musuh ni tak payah jauh-jauh. Setiap rumah tangga ada musuh besar dia. Itulah iblis. Iblis mengepalai perjuangan menghancurkan rumah tangga. Ini main agenda. Yang lain-lain dia bagi prebet-prebet dia. Nak tak khusyuk, yang layan, yang malas, yang amalan-amalan ni, yang lain dia hantar prebet. Tapi rumah tangga, aku turun. Bak rumah tangga bagi kat aku. Supaya biar manusia ini, dia sembah makhluk. Dia sekarang ni tuan-tuan, dia nak bagi ragu iman. Itu misi dia. Macam tadi, lain sekali tak yakin dengan janji Allah, kena sujud. Maksudnya tersujud dia. Tersujud dia dengan isteri. Kena minta redha isteri. Tak pasal-pasal kena minta redha isteri. Minta restu isteri.
Kalau restu mak tu boleh tahan lagi tu. Minta redha mak perempuan okey lagi. Ni isteri. Ni yang berlaku. Ni yang berlaku, tuan. Sebab itu hari ini Allah bagi peluang. Di sebalik kesempitan, kesusahan, ada satu peluang untuk kita membina kekuatan. Kita kena lihat kembali peluang yang ada ni, tuan-tuan. Di saat luar tak boleh kita nak bertindak. Masjid kita masih belum beroperasi sempurna. Selangor sekarang tengok kes naik. Luar mungkin, tetapi kita ada tempat yang kita sedang bina kekuatan sepatutnya. Rumah tangga masing-masing. Semalam ada yang duk ingatkan saya, Ustaz, tashkil Ustaz keluar 3 hari Ustaz. Ya, saya hormat, bagus. Kat sini pun sekolah, tempat saya ni ada jemaah tengah duduk sekarang, tengah nak buat transit nak pergi overseas. Saya cakap tu terang, saya cakap minta maaf. Saya tengah tashkil isteri saya. Saya buat jemaah setiap hari dengan isteri saya. 5 waktu lah. Itu misi dia. Memang kalau ikut resah kita, Allah rasa galat tak boleh nak pergi ke masjid. Tapi terdetik dalam hati ni, Allah kata, ni, masjid tutup buat sementara waktu. Takkan jemaah di rumah tutup juga. Ha? Jadi sedang nyembahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya, saya nak kaitkan balik, rupanya bila kita baca surah Al-Hadid ni, tuan-tuan, besi ni, rupanya yang mengkucak-kacirkan keadaan akhir zaman ni, hal berkenaan dengan besi. Tu saya buka lah tu cerita rumah tangga, cerita harta sikit tu. Tak cerita habis lagi. Tapi nak buka, nampakkan bahawa bila rumah tangga iman, tuan-tuan. Iman ni rumah tangga cerita tentang rukun iman. Walaupun cerita bab munakahat, cerita bab kahwin, nikah, cerai, tapi rumah tangga termasuk dengan qada dan qadar, takdir. Iman. Berapa ramai yang lemah. Aduh, saya tak kuat Ustaz, saya dah tak boleh. Saya tak sangka dapat suami macam ni. Saya, mulalah. Yang suami pun saya tak sangka dapat isteri macam ni. Guna alasan nak kahwin lagi. Lepas tu dah kahwin lagi, sibuk cerita pasal suami dan isteri je. Ini yang berlaku. Yang kalau dah roboh rumah tangga lagi dahsyat. Terkenang-kenangkan bekas suami. Terkenang-kenangkan bekas isteri. Yang terkenang-kenang digodamnya lagi. Awak dah ada suami, digodamkan. Dia buat kita ni berfikir ke depan dengan hal-hal yang dulu. Ya Rabbi, tuan-tuan. Cuba nampak punya fitnahnya. Dalam hal rumah tangga ni. Besarnya. Allahu Akbar. Dia akan buat seseorang itu teragak-agak untuk ke depan kerana ada kisah silam yang dibawanya di belakang. Tergambar-gambar dia akan bekas-bekas yang dulu. Bagaimana dia nak maju ke depan? So iblis, cuba tengok tuan-tuan, kalau sekali dia kacau, dia godam fikiran, disebabkan oleh kelalaian kita sendirilah. Kelalaian kita sendirilah. Bagi yang berharta, berapa ramai tuan-tuan bila pegang harta, mula nak mengata-ngata. Sebab dia ada harta, dia boleh kata apa yang dia nak kata. Dia mula buat argument, dia mula buat macam-macam statement. Sebab dia ada harta. Ini yang berlaku. Masa kahwin tak sayang, lepas cerai tiba-tiba sayang terlebih. Itulah masalahnya talbis iblis. Kadang-kadang tu bukan nak dah tak sayang, tapi terkenang-kenang akan peristiwa yang lepas. Ini iblis pun cerita, tuan-tuan. Dia cukup marah hal rumah tangga ni. Sebab tu sampai sekarang nak bawa satu rumah tangga yang orang kata yang aman damai ni, satu benda yang impossible, dia kata. Impossible katanya. Bila ada satu kumpulan ataupun keluarga yang contoh ta'adud, poligami yang harmoni betul bukan harmoni tipu-tipu punya. Ni harmoni masih blok-blok tapi harmoni katanya. Harmoni disebabkan kekecewaan, harmoni sebab isteri pertama bagi. Ni harmoni yang masing-masing nampak Allah. Berharap kepada Allah. Maka orang pun question. Betul ke? Betul ke? Ini alim sangat ni. Kami tak boleh ikutlah alim sangat katanya. Oh, ini agama sangat ni. Tuan-tuan, sedang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Hal rumah tangga ni, hal agama lah. Nama pun orang Islam. Nama pun rumah tangga berbicara soal wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Tuan-tuan,
Allahu Akbar. Dengan kuasa Allah, dengan bismillah ni tuan. Mudah-mudahan Allah izinkan untuk merungkaikan segala kerja licik iblis ni tuan. Saya buka sebab tu kadang-kadang orang cerita hal akan datang teruk, keadaan macam mana akan datang depan nanti ustaz macam mana ustaz. Saya cakap tak payah jauh, rumah tangga kamu tu dah teruk dah kalau sebenarnya. Kelang kabut rumah tangga dia buatnya. Tak boleh kita nak bersatu. Tak usah cerita yang ke depan sana. Ni, yang sekarang ni. Allahu Akbar. Isteri terima ustaz, calon je tak jumpa. Tak apa Tuan Syed Nasrul. Tak payah kita nak ni. Sampai masa sampailah. Nak jumpa pun calon yang kedua pastikan bersedia untuk dididik. Isteri pertama dah okey. Alhamdulillah. Sebenarnya kita bukan nak kempen suruh suami kahwin lagi. Saya nak kempen supaya isteri berlapang dada menjadi seorang isteri yang solehah. Itu je. Kempen suami didik isteri. Bukan nak buat persiapan bala tantera untuk ni. Sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab daripada hal perkara ini besi ni tuan, banyak cerita. Ustaz, adakah kalau kita masih teringat dosa dulu tanda taubat belum terima? Tanda taubat belum terima, kita tak mampu nak buat kebaikan di masa hadapan. Itu je. Kalau terkenang kemudian menghalang kita untuk berbuat kebaikan, itu tanda taubat tidak diterima. Sebab antaranya adalah kebaikan, keburukan dibalas dengan kebaikan. Bermaksud dosa ditutup dengan kebaikan. Allah terima dosa kita, taubat kita, Allah gantikan kita kebaikan. Dalam Quran ada. Maka setiap keburukan yang kita lakukan dulu, tanda Allah terima, Allah buat kita yang sekarang. Tengok, yang sekarang kita sekarang macam mana? Mula jaga solat, mula jaga taat, mula jaga aurat, mula jaga semua perkara. Adakah kita macam tu dulu? Tidak, betul? Maknanya Allah terima sekarang ni. Husnuzan dengan Allah. Teruskan. Dan apabila terhalang, contoh saya lebih spesifik. Contoh, dia pernah bercerai. Suami atau isteri. Katalah saya ambil suami dulu. Dia pernah bercerai dengan isteri dia. Maka bila dia nak kahwin yang seterusnya, ataupun dia nak kahwin lagi, dia belum bercerai. Dia terbawa-bawa kesalahan dia yang dulu. Terbawa-bawa bayang-bayang kesalahan untuk yang ke depan. Maka dia terhalang-halang nak berbuat baik dengan isteri dia. Itu makna hal-hal dulu belum selesai. Dia awak ni kan, dia mula ada perkara yang menghalang untuk berbuat baik dengan isteri baru dia ke, ataupun perkahwinan baru dia ke. Dia tak boleh nak perform. Sama juga dengan isteri yang bercerai dan kahwin lagi. Tiba-tiba dia tak boleh nak perform. Dulu boleh pula tergenjung-genjung, berhuyur-huyur nak lawan. Tiba-tiba sekarang dia dah tak boleh dah. Tak boleh dah katanya. Ingat, hati-hati. Terhalang dia tu. Sebab tu kena sungguh-sungguh. Sebab tu bila Allah beri peluang lagi, itu secara khusus kalau kahwin. Kalau kahwin, contoh bila beri peluang ada isteri lagi, macam contoh kahwin lagi, tolong perform lebih dahsyat daripada yang pertama. Maksudnya dia bawa lebih, dia amalan ni dia kena bertambah, bukannya semakin dah malas lah nak layan dah serik lah. Habis tu dah serik, kahwin buat apa? Buat mengana anak orang lah. Tu ayat dia. Dia dah mula nak layan, malas nak layan. Sebab apa? Dia serik, takut kena tipu. Jadi layan pun teragak-agak, takut-takut. Dia hati-hati. Saya cakap tu terang tu tuan, tak payah nak berlapik lagi. Kadang kita cakap orang lapik-lapik tak reti pula. Mana ni cakap ni jelas. Bertutup-tutup kan nak bercakap. Tutup dengan amal. Tak apalah, beramal lah ya, beramal nanti mudah-mudahan nanti kita beramal lah ya, kita beramal. Beramal apa kalau dah masih kehidupan masih sama? Masih ditakut yang lama. Jadi terhalang-halang, terbayang-bayang dia dengan hal-hal yang dulu. Jangan main-main. Bermaksud dia kena benar-benar minta ke Allah Ta'ala. Amalan itu menyatakan bahawa kita dah surrender dengan Allah. Sepatutnya. Ada orang kadang beramal dia belum surrender dengan Allah. Dia tutup-tutup, dia buat-buat. Konon-konon berubah, konon-konon. Tak boleh. Jangan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada tak relevan? Tak tahulah Ustaz, zaman sekarang ni suruh jadi baik, ramai cakap dah tak relevan. Ya, Tuan Wan Adi. Inilah dia. Bila sebut baik diragui. Jangan baik sangatlah. Itu dia. Ada lagi ke isteri baik zaman sekarang ni? Ada lagi ke? Dia question. Dia question kebaikan.
Jadi sedang jemaahnya mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap contoh, lagi Allah bagi duit. Kita ni dah pernah pegang duit dah. Lepas tu bila Allah bagi duit, kita kena cover yang dulu. Dulu kita banyak pakai untuk diri je. Kena bagi untuk agama, bagi untuk agama. Sepatutnya. Bukan lagi makin kedekut. Oh, aku pernah susah dulu ni. Pernah susah ni. Bila Allah bagi senang, ya Rabbi, pegang tak terih bagi. Takut susah. Itu ada benda yang something Allah halang tu. Itu maksudnya. Masa kita pun kadang-kadang Allah nak bagi dulu masa muda. Sekarang dah berusia. Tiba-tiba kita dah mula malas nak beribadat. Sedangkan dulu kita tahu kita banyak main hidup kita. Maksudnya, hati-hati. Bermaksud, tanda sepatutnya kita dah bebas daripada kekeliruan itu adalah kita mula ada satu semangat untuk cover balik. Satu kesungguhan yang tidak pernah ada putus asa. Sebab Allah Ta'ala tidak pernah memberikan kata putus lagi selagi masih kita ada di dunia ini. Allah memberi peluang untuk kita, ruang untuk kita sepatutnya. Maka itu datangnya husnuzan. Ini semua kalam batin ragu, jangan baik sangat. Kita kena baik sungguh-sungguh. Nabi kata. Start betul tu, orang tua-tua kalau anak lelaki dia suami, anak dia tolong isteri buat kerja rumah, dia kata dayus, lembu, cucuk hidung, walah itulah kerjasama dalam rumah tangga. Puanan itu, sebenarnya orang tua-tua tu cakap ada maksud lebih dalam tu. Sebab dia begini, orang tua-tua dulu jarang orang lelaki nak buat kerja rumah. Orang sekarang dia. Sebab apa? Isteri dah mula ada kerja di luar sana. Itu je. Tapi nak bagi tahunya, bukan salah untuk suami buat kerja rumah. Yang salahnya, isteri nampak suami mesti buat sama-sama. Itu jadi masalah. Mesti itu jadi masalah. Sebab apa? Dia anggap dia pun ada contribution untuk negara, nusa dan bangsa. Sedangkan wahai para isteri, diri kamu itu dijadikan untuk lelaki. Lelaki itu suami kamu lah. Kemudian kalau ada tugas-tugas yang lain, itu barulah diberikan laluan. Sedangkan kalau ikut pada keutamaan hadis Nabi SAW, hak atas isteri, itu suami dia. Kalau suami dia kata, aku tak nak kamu penat-penat dengan kerja kat luar. Aku tak mahu kamu penat-penat sebab orang lain. Aku tak mahu. Tiba-tiba kita penat sebab buat hal orang lain, maka anda telah salah guna hak tau. Alah Ustaz, suami tak mampu nak bayar. Tak mampu nak bayar satu hal. Itu dah cerita bab lain pula. Rumah tangga yang berorientasikan bayaran pula. Orang tangga berorientasikan kena sama-sama kena ada duit. Hati-hati. Sebab tu orang tua-tua dulu tidak begitu. Sebab tu bila orang lelaki buat kerja dia nampak pelik. Sebab sebenarnya macam contohlah saya nak bagi tahu. Seorang mak, dia biasa hal rumah tangga ni, lelaki perempuan, suami isteri, anda kena nampak bagaimana anak dengan mak. Jangan suami isteri nampak, alah tak kisahlah Ustaz, suami buat sama-sama. Sekarang ni saya nak bagi tahu. Kalau anak suruh mak buat kerja rumah, agak-agak macam mana? Mak buat sama-sama boleh tak? Nak mendidik boleh. Suami tolong sidai kain sebab nak ajar isteri yang tak pandai sidai kain. Macam sini. Aku ajar engkau. Tu aku engkau lah kan. Ini orang Jawa. Engkau aku lah. Macam sini. Orang Minang pun sama. Engkau aku lah. Macam sini. Abang ajar kamu ni. Sidai kain macam ni. Ajar bukan. Abang sini bang. Abang. Sidai sekali. Kalau nak ajar tak apa. Ni sini jemaah. Mop lantai lain kali. Kalau minyak pakai panas. Ni abang ajar tunjuk ni. Tengok. Abang buat. Ni jemaah sini. Lipat kain macam ni. Ni abang tunjuk. Ni jemaah masak ni macam ni. Ni abang ajar kamu masak. Ni abang nak macam ni. Jemaah pun faham bang. Saya sama buat dengan abang ajar. Baru betul. Ini dah nak kena ajar laki aku ni. Macam ni. Bang. Sedap nampak. Kita buat dia duduk melengkor. Macam sini. Ibarat mak disuruh oleh anak. Mak, sini mak. Mak sedap. Mak duduk rehat. Takkan saya je buat kerja. Itu nama anak kurang ajar. Tu anak kurang ajar tu.
Abang tolong basuh berak anak pun tak boleh. Tak ada masalah. Siapa kata tak boleh ni? Logik lah sikit kalau bercakap pun. Logik lah sikit. Dia bukan takkanlah tak boleh. Siapa kata tak boleh? Saya cakap fikir logik lah sikit. Tak ada masalah nak buat. Tapi kalau semua benda nak mesti kena ada hati ni. Rasa macam suami tu ni. Nampak ini konflik rumah tangga lah ni. Kalau saya kata basuh berak anak dapat 1 juta. Nak suruh ke suami? Sekarang ni saya nak tanya. Puan Siti Dijah dan yang lain-lain. Kenapa tak suruh suami ambil tugas tempat kita yang gaji RM10,000? Abang kerja bagi pak saya bang. Gaji RM30,000 bang. Gaji aku apa pula suami nak kerja? Duit kan bagi kat dia pula. Pandai pula tak nak bagi suami. Berak anak, yang lain-lain suami buat. Dan mentanglah tak nampak duit kat situ. Dan mentanglah tak dapat apa ganjaran. Cuba kalau basuh berak anak dapat 1 juta. Saya rasa dikurungnya suami dan milik. Bang, jangan keluar bang, jangan keluar. Suami pun berebut nak basuh berak anak. Sebab dapat 1 juta. Ini jadi masalah ni. Salah tuan-tuan. Sebab tu saya cakap bab rumah tangga ni kalau dia buka ni macam-macam cerita konflik. Nampak macam remeh. Ni berkisah tentang besi ni. Ini ragu ni. Keraguan seorang isteri, keraguan seorang suami, keraguan dengan harta, keraguan bercampur aduk. Bercampur aduk keraguan itu. Ini sebab gara-gara sekarang apa? Apabila harta, tahta, wanita tadi telah mengganggu iman dia. Yang main-main tuan-tuan. Benda-benda macam ni bukan bawa main. Nampak macam kita boleh gelak-gelak. Macam orang boleh abaikan rumah tangga. Tak apalah ustaz, cerita kecil. Saya ada cerita amalan-amalan yang besar-besar sikit ustaz. Cerita amalan-amalan yang warik-warik sikit amalan. Memang kita nampak, percaya atau tidak, amalan mendidik suami, mendidik isteri itu lebih besar daripada amalan yang lain. Kalau tak sebenarnya. Mendidik itu besar amalan dia. Dan isteri mentaati, bersusah-susah untuk taat, untuk buat kerja rumah payah tu. Lebih besar amalan ni sehingga boleh masuk syurga mengikut semua pintu yang ada. Jadi jangan remehkan perbincangan rumah tangga. Jangan buat main-main, jangan buat remeh. Alah ni ustaz tak ada cerita lain rumah tangga. Aku nak cerita bab amal kitab tebal-tebal. Aku nak cerita bab ni bagi zikir ibu-ibu. Ceritalah sikit sirah yang hebat-hebat dengar tu macam hebat sikit. Minta maaf. Bukan tak nak cerita. Tapi ada benda yang lebih penting ni nak cerita ni. Mungkin yang lain ada cerita, silakan. Tafadhal. Tapi apabila kita kaji tentang bagaimana kita nak murus kehidupan, maka kita akan lebih praktis. Dan ini tentang akidah. Ingat, saya ulanglah sekali. Ramai juga berbincang bab akidah. Bukan ramai lah, sebahagian lah. Tapi kebanyakan saya tengok ramai juga. Tapi tak apalah. Sebahagian dia cerita bab akidah dia dah tak nampak dah. Orang kata apa macam berpisah dengan makhluk tu. Sedangkan tajalliyat menyatakan, bila cerita tentang iman, penyataan dia itu mesti pada makhluk. Menyatakan. Maka tidak boleh berpisah itu. Roh dan jasad tidak boleh berpisah. Berpisah itu namanya mayat. Maka di saat kita nampak kuasa Allah, maka sudah pasti nampak pada kejadian Allah. Maka mana mungkin kejadian ini tidak dibiarkan? Mana mungkin tuan-tuan? Jadi suami isteri saling memahami antara satu sama lain. Memahami itu apa? Apa nak faham tu? Itu kena faham. Bukannya suami isteri kena saling faham kehidupan. Bukan saling memahami. Itu kena ubah ayat tu. Siti Aminah. Yang lain-lain. Suami isteri kena faham. Nak faham kehidupan. Masing-masing kena faham kehidupan. Termasuk ni faham fitnah ni. Ni malam ni kita belajar. Belajar tentang masing-masing faham. Bang, saya ni fitnah bang. Faham. Jadi saya berusaha untuk tak nak difitnah. Saya tak nak jadi fitnah untuk abang. Baik kita sama-sama bersihkan segala kekeliruan. Belajar bang, harta ni punya fitnah aja bang. Ya. Suami pun betul abang tak nak terfitnah dengan harta ni. Jangan kerana harta kita bergaduh porak-peranda. Jangan kerana wanita orang ketiga, keempat kita bergaduh porak-peranda. Jangan lisan jaga, jangan pernah meremeh sama sekali. Mula sepatutnya. Tu dia. Faham kehidupan. Masing-masing kena faham. Bukan buat hal masing-masing. Pandai-pandailah nak faham katanya. Ini satu perkara yang kena jelas.
Jadi, Ustaz, zaman sekarang ada ustaz sebakan kerja rumah tengok suami bukan isteri, ramai teracun dan berpegang kuat ayat itu. Ya Tuan Syed. Itu keadaan yang mana nak mengharmonikan rumah tangga. Bagi saya tak salah. Tak salah. Tapi salahnya apabila kalau buat tu tak buat tu salah. Tu. Dia macam ni. Bila kita buat pada syariat atas asbab hakikat tidak jelas. Syariat hakikat tak jelas. Kena buat tu sebab apa? Dia tak jelas. Dia tahu kena buat. Bila tak buat jadi salah. Tak salah suami nak buat. Tapi bila ada kefahaman salah suami tak buat. Makna dia rosak lah. Dia rosak lah. Itu sajalah. Tanggunglah. Bagi saya siapa yang mengeluarkan statement tu kena ada tanggungjawab dan dia ditanggung akan statement itu. Anak-anak Fina juga Ustaz. Harta ni bukannya duit je. Harta ni apa saja yang bernilai, yang ada harga. Anak tu ada harga tak bagi dia? Ada kan? So harta lah. Apa saja yang memberi tambah nilai dalam hidup dia, itu adalah harta bagi dia. Ini harta aku. Isteri sudah pasti. Anak sudah pasti. Duit apatah lagi. Benda-benda ni akan membuatkan kesan perubahan dalam hidup seseorang. Apa-apa yang boleh mengubah pada sujud jasad lahiriah, maka dia boleh jadi harta bagi seseorang itu. Sijil boleh jadi harta tak? Boleh. Inilah harta saya. Dapat sijil, dapat PhD, dapat degree, dapat ini, berubah hidup dia, harta dia. Usaha dia, harta dia. Apa saja perubahan yang berlaku dalam hidup dia boleh menjadi harta bagi dia. Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ni bila kita faham tentang dah yakin, dah membawa kepada keyakinan. Keyakinan, maka tiada lagi hal-hal yang menjadi kata apa? Kekeliruan. Tapi apa yang saya nak tekankan pada malam yang pada kekeliruan itu, bila kita rujuk balik, memang berkaitan dengan besi, tuan-tuan. Ini besi ni. Jadi ini yang Nabi tekankan. Bermulanya dengan perkara dan akhir zaman akan perkara tentang besi ni menjadi isu besar. Nak tolong tu tak perlu bodek puak Atika Zulekha. Tolonglah. Nak buat kerja itu bukan kerana nak memenangi hati atau perasaan. Buat kerja tu memang kena buat kalau itu membawa pahala pada diri dia. Buat je. Ini tak ada agenda lain. Tak ada anak poligami hanya percayakan kekuatan duit saja yang mampu poligami. Kalau cukup-cukup makan jangan poligami katanya. Setakat itu kefahaman dia Tuan Syed nak macam mana? Ukuran dia takat itu. Tapi itu menjadi prasyarat lah kalau ikut ukuran yang ditetapkan oleh mahkamah. Tapi dia tak jadi syarat utama. Biarlah orang kata, yang penting pergi saja ke mahkamah, mahkamah tentukannya nanti. Ada baiknya juga sebenarnya, supaya tidak menjadi satu hal yang diremeh-temehkan. Ni tak ada ni kahwin ni, ni pakai duit bini ni. Jangan. Kita ni buat biar lengkap lah. Kita buat lengkap lah. Biar lengkap sampai orang tak boleh nak komen lah. Itu Islam sebenarnya. Ustaz, kenapa kadang-kadang kita berharap suami berubah dulu baru kita berubah? Sebab kita tak boleh harap. Itulah puan Azura. Kita tak boleh harap. Orang yang kalau boleh harap ni, letak harapan pada Allah. Sebab kita pun jadi tak boleh harap juga. Dah kita nak harap. Barang siapa yang mengharap pada manusia lain, maka dia kata dia orang tak boleh harap. Itu ayat dia. Jadi jangan salah letak harapan. Harapan tu pada Allah. Jangan berharap dia berubah tanpa ada perharapan dengan Allah. Kalau benar nak menjadi orang berguna, berharaplah kepada Allah. Itu sepatutnya. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Jadi banyak benda yang kita bincangkan juga. Kupasan ni nanti saya akan sambung lagi perbincangan ni. Tentang keraguan yang timbul dengan lisan ni. Tengok. Lisan wanita yang punyai harta. Lisan wanita. Wanita ni fitnah punyai harta. Dan wanita ni juga akan jadi sebahagian daripada lelaki. Kesan dia kalau dia tidak bawa dengan keyakinan pada Allah. Mana maksudnya begini, wanita ni dia tak yakin bahawa kejadian wanita itu sudah sedia indah.
Lalu dia hilang keyakinan tu dengan keraguan, dia kena ada harta. Ni point dia ni. Si lelaki pun, ya betul. Ya betul. Upi Ipin. Lalu ingat, dia akan jadi satu benda yang akan jadi senjata tajam. Lisan dia. Ya Rabbi. Lisan inilah yang akan jadi sama ada dia jadi pemecah belah ataupun yang orang kata apa, lembu tarik hidung. Abang dengar baik-baik bang. Dia boleh bagi command. Dia boleh bagi command center dekat suami dia. Abang dengar baik-baik bang. Dengar saya cakap je abang. Bagi saya cakap. Suami pun dia. Banyak tu, tengoklah TV tengok tu. Apa yang duk share pasal cerita dah lama dah tu. Siapa nama dah? Bel dengan isteri dengan siapa dah lelaki tu. Dengan perempuan tu. Arah tu abang saya lemang. Abang ni kamu maksudnya abang balik mak nak pergi ada meeting mesyuarat. Balik kerja tak siap. Dia marah dia. Dia jerkah suami dia. Dia jerkah habis semua. Orang anggap simple dia. Lepas tu kan lebih dahsyat kan. Kalau isteri marah tengking, suami diam, gentleman. Tu dia belajar dengan apa ni? Barat pun tunjuk gentleman. Gentleman dia suami dia, isteri. Betul kaitkan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Ketika isteri bebel pun dia diam. Bebel penat tu lain dengan kena jerkah, lain. Tu kena jerkah. Kena jerkah, suami diam saja. Allahu Rabbi. Tahulah nak cakap macam mana. Dia tidak berbelah bagi. Puan Mira Baizurani. Macam Najib Solehah. Saya nak cerita fitnah. Fitnah harta. Kalau anda tengah bekerja, anda fikirlah sendiri. Aku tengah pegang benda fitnah ni. Kena faham kerja dengan berduit dua benda berbeza. Bekerja itu atas tuntutan dengan nak berduit itu dua benda berbeza. Kena faham baik-baik. Ada orang dia nak berduit sebab tu dia kena bekerja. Ada orang dia kena bekerja sebab menjadi tugas dan tanggungjawab dia. Sebab tu ada bahagian kerja-kerja yang dibenarkan dalam agama sebagai guru, sebagai contoh berlibat kesihatan, doktor kan, yang nak doktor apatah lagi perempuan. Dan dia kena tolak pasal duit tu, dia kena betulkan statement tentang duit. Jangan mengeluh kalau dia dapat duit ke nak kena bayar tu bayar ni, jangan. Benar. Isteri Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an itu penat. Saya pernah cerita hal tu. Jadi kalau isteri bising pasal penat, suami tu dengar je. Itu is okay. Ini tak. Dahlah penat. Abang pun bukan dia nak tolong. Tu memang nak kena. Dia marah dengan suami pula. Allahu Akbar. Baik, wanita berduit dengan bekerja dua benda berbeza. Betulkan dan jangan jadikan alasan balik penat lah apalah. Kalau betul kerja itu melibatkan ibadah, anda takkan jadi satu benda yang nak peningkan suami. Abang tahu bang, saya tempat kerja bang, abang kena faham saya ni. Suami pula, ya. Abang kena sokong saya tau bang. Suami pun, yelah. Yang penting masyuk. Tak apalah. Patutnya, dia tidak boleh membebankan. Ini dia bebankan suami dengan masalah dia lagi. Yang ni masalah. Ini kita sambung nanti. Lisan ni dia akan jadi tajam, tuan. Wanita-wanita ingat, suami-suami yang membiarkan keadaan wanita-wanita yang berharta ataupun berimpian harta ataupun banyak isu ni. Rasa down sebab tak ada harta. Ini itu kategori-kategori tu. Ini semua cerita tentang keraguan ya. Kita masih dalam perbincangan keraguan ni. Yang mana bila bercampur aduk hal-hal begini, sebab tu kadang-kadang amalan kita tidak tajam, tuan. Sebab ada satu lagi yang sedang menguasai hal itu. Yang amalan yang utama tidak diutamakan, itu mendidik tu, ya. Baik. Jadi sidang jemaah yang menggunakan Allah SWT. Baik. Ini nanti ada lagi perbincangan tentang bagaimana keraguan tentang ketakutan ini, dan saya pernah ada bincangkan dalam pengurusan risiko dan hakikat ujian dan masalah. Dan juga sebenarnya dia ada pakai rapat juga takut
yang membawa kepada ada ketakutan lumrah dan adat, ada yang ketakutan yang sebenar. Ini kita akan sambung besok insya-Allah. Baik, jadi sidang jemaah yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk malam ni saya kira cukup setakat ini dulu perbincangan kita. Alhamdulillah, moga-moga Allah rahmati kita, insya-Allah Allah rahmati perbincangan kita malam yang penuh barakah ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita akhiri kuliah kita pada malam ni dengan sama-sama kita membaca surah Al-Mulk insya-Allah. Khair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sidang jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan berakhirnya bacaan surah Al-Hadid Al-Mulk sebentar tadi, maka berakhirlah kuliah kita pada malam yang penuh barakah ni, alhamdulillah. Dan sebelum itu saya baru dapat tadi pagi tadi ada sahabat kita ni, jemaah kita ni, adiknya baru kembali ke rahmatullah pagi petang semalam, tak silap saya, tapi jemaah lah, jemaah kita ni, alhamdulillah. Dan kalau ikutkan dia pergi keadaan adiknya kritikal, dimasukkan ke ICU dan ada jangkitan COVID pula tu 3 hari lepas, dan operasi pembedahan keluarkan baby kandungan 7 bulan, masya-Allah. Dan terus dia ada niatkan nak infak atas nama adiknya, dan adiknya kembali ke rahmatullah, perempuan. Dan yang ajibnya, bila meninggal tiada COVID. Tu. Jadi boleh dikebumikan seperti biasa, masya-Allah. Dari awal tu memang ada COVID, ICU, ada jangkitan COVID. Tapi dia bila meninggal walaupun Allah akhirkan hidupnya meninggal, tapi pengakhirannya itu dimudahkan dan bebas pada jangkitan COVID. Ini satu kekuasaan Allah lah. Dan adiknya juga dimasukkan nama untuk korban arwah adiknya lah. Salah seorang pada sahabat kita, jemaah kita yang istiqamah juga. InsyaAllah. Semalam. 11 pagi semalam lah. Baik. Jadi mudah-mudahan kita doakanlah adik kepada, ataupun namanya sesebulah Al-Marhamah, Allah yarhamah, Siti Mardiah binti Muhammad Osman. Mudah-mudahan Allah tempatkan beliau di kalangan orang yang soleh dan solehah, dimasukkan syurga tanpa hisab, insya-Allah. Mudah-mudahan, insya-Allah. Baik, jadi sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, semoga Allah rahmati kita semua. Insya-Allah kita berjumpa pada esok malam dalam sambungan perbincangan kita dalam tajuk mengurus keraguan. Jangan campur adukkan dengan kebatilan. Dan insya-Allah, maka bila kita mampu keluarkan kebatilan itu, kita bincang hal-hal yang membawa kepada keraguan, maka mudah-mudahan apa yang kita amalkan mendapat kesan dia. InsyaAllah. Khair. Itu saja. Mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, terkasar kata, terkurang bicara, tersilap sana sini, terkurang sana sini. Saya mohon ampun maaf. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam ini, insyaAllah. Teruskan istiqamah dalam pengajian. Mudah-mudahan Allah kurniakan karamah.
kemuliaan insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditangguh dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim wal 'afw. Innal insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.